Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Aktiviti gotong royong wadah mengeratkan perpaduan dalam kalangan penduduk kampung. Menjana pendapatan melalui perusahaan percetakan tempatan. Bulan Rajab merupakan bulan yang agung darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut para ulama, ketaatan di dalam bulan berkenaan dilipat gandakan pahalanya dan kemaksiatan diberatkan timbangan dosa. Perkara tersebut disentuh dalam tazkirah semasa program Malam Munajat yang bertajuk Menghormati Bulan-Bulan Haram. Program diadakan semalam anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pin Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badrudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Program secara maya itu bermula dengan bacaan Saidul Istighfar dipimpin oleh Datuk Paduka Haji Othman bin Haji Yaakob, Penasihat Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Beribi. Juga menyertai program ahli-ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Beribi dan Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang, tenaga pengajar dan pelajar dari Sekolah Ugama Menengah Rimba serta para belia Al-Jilul Fatih dari Al-Hufaz Learning and Training Center. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Perumahan Negara Lorong Tengah Seria, Mukim Seria diadakan pagi tadi di Dewan Pejabat Daerah Seria Daerah Blyth. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Blyth. Calon tunggal bagi jawatan tersebut, Awang Muhammad Syaiful Faizal bin Anggas, 42 tahun dan bertugas sebagai guru agama terlatih. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Seorang lelaki berbangsa Cina telah memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya yang baharu. Majlis pengislaman diadakan petang tadi di Kampung Berbatik Kilanas. Allah ilaha illallah wa ashhadu Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Dua kalimah syahadah oleh Awang Goi Sun Chong dilafazkan di hadapan Pegawai Bahagian Pengembangan Dakwah Pusat Dakwah Islamiah. Kini beliau dikenali dengan nama Islamnya sebagai Muhammad Alex bin Abdullah Goi. Kesepakatan yang wujud dalam kalangan penduduk kampung dapat membentuk satu perpaduan dan ukhuwah yang erat dengan adanya aktiviti kerjasama secara bergotong royong sesama mereka. Sehubungan itu, pagi tadi, penduduk Kampung Jerudong bersama ahli Majlis Perundingan Kampung Jerudong A dan B serta ahli Persatuan Warisan Kampung Jerudong mengadakan aktiviti gotong royong membaik pulih jalan susur di kawasan tanah perkuburan di kampung berkenaan. Aktiviti tersebut bertujuan memudahkan orang ramai, khususnya penduduk di Kampung Jerudong A dan B untuk memasuki kawasan tanah perkuburan tersebut.
Aktiviti seumpamanya merupakan inisiatif berterusan bagi memastikan kesejahteraan penduduk kampung berkenaan di samping dapat mengeratkan lagi silaturahim. Para pengusaha pop-up sale berpeluang mendedahkan produk mereka kepada pengguna selain menjualnya secara dalam talian. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Junjung Majestic Delicacies merupakan sebuah syarikat tempatan yang menyediakan dan memasarkan pelbagai kuih muih, kek dan biskut bukan sahaja untuk musim-musim perayaan, bahkan sebagai buah tangan bagi majlis-majlis keramaian. Mula beroperasi pada tahun 2017 di cawangan pertamanya di dalam Terminal Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei, Junjung Majestic Delicacies terkenal dengan produk kek lapisnya. Di samping itu, syarikat berkenaan juga mengikuti expo dan jualan di luar negara. Sempena Tahun Baru Cina, syarikat ini juga mengeluarkan pelbagai jenis hamper dengan harga yang berpatutan. Harganya kami ada serendah RM22 hingga RM350 lah. So the range satu kirakan yang RM22 tu yang damit, dan ada size ikut budget orang kami punya customer. Mostly kalau Chinese New Year hamper ni kami keluarkan tahun ini kami keluarkan gold chain. Kalau pembelian RM50 ke atas dapat free envelope sama ada gold chain nanti lah. Junjung Majestic Delicacies juga merancang untuk mengeluarkan beberapa pakej untuk sambutan Hari Raya nanti. Orang ramai yang berkeinginan untuk menempah atau membeli produk mereka boleh berkunjung ke cawangan mereka di Little Soho, Batu Bersurat atau melayari laman sesawang mereka iaitu junjung.co dan Instagram junjung.bn. Penggunaan teknologi digital kini menjadi pilihan pengusaha tempatan, terutamanya dalam memasarkan dan mempromosikan produk mereka. Ini tidak terkecuali pengusaha percetakan yang menggunakan teknologi digital untuk mengendalikan operasi perniagaan mereka bagi menjana pendapatan. Diusahakan oleh Pengiran Muhammad Fakrullah bin Pengiran Haji Hamdillah, OG Design and Printing merupakan sebuah syarikat tempatan yang menawarkan perkhidmatan rekaan dan percetakan. Syarikat berkenaan menawarkan pelbagai perkhidmatan berkaitan antaranya seperti akrilik mengikut kesesuaian, kanvas, poster kayu dan pelbagai barang keperluan perkahwinan dengan harga yang berpatutan. Semakin gemar dan semakin suka kepada produk-produk yang kami hasilkan. Respon bisnis diorang pun sangat baik dan tertimbullah dari sana bermacam-macam request atau permintaan untuk membuat produk-produk yang luar jangkaan kami. Pengiran Muhammad Fakrullah juga melahirkan harapan agar belia di negara ini untuk memajukan diri demi membangun negara dan menjana ekonomi yang mampan. Saya ingin lagi untuk mengambil lagi anak-anak tempatan kita ni membalas jasa budi kerajaan sebab memberikan bermacam-macam kemudahan untuk kami mengusahakan perniagaan ini dan juga harapan saya supaya membina lagi belia-belia Brunei ini supaya menjadi sustainable. Jualan pop-up memberi peluang kepada usahawan tempatan mempromosikan dan mempamerkan produk jualan masing-masing. Jualan yang diadakan selama 2 hari dianjurkan oleh Kompleks Beli Belah Mabuhay yang diadakan setiap hujung minggu dengan tema yang berlainan. Melalui pop-up sale ini juga, para pengusaha berpeluang mendedahkan produk mereka kepada pengguna selain menjualnya secara dalam talian. Antara jualan yang menarik perhatian ramai ialah koleksi kad Pokemon.
Menurut Awang Muhammad Mukri bin Serbini, beliau mengumpul kad-kad tersebut sejak tahun lalu dan mengetahui yang kad berkenaan mempunyai nilai serta boleh dijadikan satu pelaburan. Selain menyertai jualan seumpamanya, beliau juga mempromosikan perniagaannya menerusi Instagram Pokemon Center Official. So basically, it started masa awal-awal bring my son untuk beli Pokemon. Sekali, we just find out that macam kad Pokemon tu ia ada value. So jadi sana we started to collect lah. And then from there, since kami tahu macam every card tu dia ada value kan, so we start to open business lah kira buat, so help others untuk collect je. Banyak lagi yang mau untuk collect this kind of hobbies lah. Jadi walaupun ianya hobi, and then at the same time ia macam boleh buat investment lah. Program Bandarku Ceria yang diadakan setiap hujung minggu dimanfaatkan oleh orang ramai untuk beriadah bersama keluarga dan sahabat handai. Semasa tinjauan kru RTB pagi tadi, rata-rata mereka mengambil kesempatan dengan memanfaatkan cuti awam dengan mengadakan pelbagai aktiviti berbentuk riadah, perniagaan, kebudayaan, kekeluargaan dan juga kemasyarakatan dengan menggunakan ruang-ruang yang tersedia. Program Bandarku Ceria diperkenalkan pada tahun 2016 dengan tujuan utamanya menghidupkan suasana ibu negara dan menjadikannya sebagai sebuah bandar yang dinamik, vibran serta unggul. Status harian normal baharu COVID-19. Kementerian Kesihatan memaklumkan 214 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.7%, bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Pelbagai produk kosmetik, kecantikan, kesihatan serta makanan yang dipercayai tidak diisytiharkan dirampas berikutan penahanan sebuah kereta yang mencurigakan di kawasan Kampung Bokok, daerah Temburong. Kereta berkenaan ditahan hasil daripada pemantauan keanggotaan Balai Polis Bangar, pasukan polis Diraja Brunei yang mendapati kereta berkenaan dipandu laju dan cuba keluar dari Jalan Ratai. Peronda balai kemudian menemukan kenderaan berkenaan tanpa pemandu di salah sebuah perumahan barik. Pemeriksaan mendapati sejumlah kotak mencurigakan tersimpan di bahagian kerusi penumpang. Kenderaan tersebut beserta barangan rampasan dibawa ke Balai Polis Bangar bagi siasatan awal. Manakala kes penyiasatan dan semua barang rampasan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi tindakan lanjut.